kasih kepada Adam Hamid, pengarah filem dan drama, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana kita bincang tadi bahawa filem merupakan satu medium dakwah yang berkesan sebenarnya. Sebab tu dakwah Yahudi, tuan-tuan, banyak disalurkan oleh filem Hollywood. Dan kalau kita lihat dengan isu dinasa Muslim, tuan-tuan sekalian, bagaimana filem digunakan untuk menghina Nabi, menjatuhkan marah Nabi. Dan kita sambung tadi, di akhir zaman ini bukan sekadar melalui filem. Tahun 1989 melalui wacana iaitu penulisan, tuan sekalian, satu versus Salman Rushdie, umat Islam bantah seluruh dunia, tuan sekalian. Lepas tu Taslimah Nasrin tahun 1990, asalnya daripada Bangladesh, orang miskin, negara miskin, tuan sekalian. Melalui penulisan buku-buku, tuan-tuan sekalian, kita melihat bagaimana penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap Nabi. Bukan sekadar, tuan-tuan, orang di Eropah, tetapi juga orang Arab. Ada seorang daripada Syria, penulis yang bernama Haidar bin Haidar duduk di Mesir, tuan-tuan sekalian, tinggal di Mesir. Dia buat novel, masukkan watak Nabi, watak isteri Nabi, dan hina watak tersebut. Anak-anak muda di Universiti Al-Azhar, anak-anak muda yang sebagai aktivis Islam melakukan bantahan. Walaupun zaman Hosni Mubarak, siapa terlibat dengan demonstrasi, hukum ada mandatory, tuan-tuan, penjara seumur hidup. Tapi puluhan ribu anak muda keluar bantah dengan slogan mereka, biruh bidam naftika ya Rasulullah, dengan nyawa, dengan darah kami pertaruhkan dirimu ya Rasulullah. Mereka turun minta supaya Haidar bin Haidar dikenakan tindakan oleh kerajaan Hosni Mubarak. Bukan sekadar novel, buku-buku, tuan-tuan, melalui surat khabar, jalan postal. Tuan ingat tahun 2006 karikatur yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat khabar daripada Denmark dan sekalian, hina Nabi, tuan sekalian. Surat khabar bukan sekadar daripada Denmark, daripada Eropah, daripada Afrika pun ada. Surat khabar Nigeria this day, tuan sekalian. Dalam 9 tahun lepas, ruangan editor pada hari Ahad menulis, jika sekiranya Muhammad masih hidup, Muhammad pun akan membenarkan pertandingan Ratu Cantik diadakan, dan Muhammad akan memilih salah seorang peserta pertandingan Ratu Cantik sebagai isteri Muhammad. Betapa biadabnya mereka, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita sebagai orang beriman, kita kena ingat mesti ada perasaan cemburu kita, sayang kita, kasih kita kepada maruah Nabi. Jika tidak, tak berimanlah kita, tuan-tuan. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun habba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada harta bendanya, daripada anak-anaknya, daripada bapa dan seluruh manusia. Tuan-tuan, mesti ada rasa sayang, kasih, cinta, bahkan cemburu kepada maruah Nabi. Dan hari ini mereka gunakan filem, dan sebagai disebut oleh saudara Adam Hamid Barang tadi lah, tuan-tuan. Kalau tengok negara kita, tuan-tuan, saya ingat orang tengok satu yang boleh tagline negara kata filem Malaysia pun cerita hantu, tuan-tuan. Tak, mungkin Malaysia lah. Kalau Iran dengan bercadurnya perempuan dia, tuan-tuan sekalian, ada. Negara kita dengan congkak, jangan pandang belakang, tuan sekalian. Macam-macam cerita hantu, tuan-tuan sekalian. Hantu rempit pula terbaru, tuan-tuan sekalian. Hantu cerita kita tu. Jadi muslimin dan muslimat, baik itu tentang filem dan bagaimana filem boleh digunakan sebagai wahana dakwah dan sekalian, alat untuk dakwah. Baik, kita pergi kepada ahli panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Abdul Aziz. Al-Fadhil Ustaz mendapat pendidikan di Deoband India dan juga di Universiti Al-Azhar Mesir, seorang pendakwah sepenuh masa. Jadi mohon Ustaz mengulas apakah peranan orang beriman dalam isu penghinaan terhadap Nabi. Sebab di sana kalau kita baca tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam ruang dalam media sosial, tuan-tuan sekalian, kalau kita baca mereka tulis tak perlu kita orang Islam untuk turun berdemonstrasi, tak perlu kita turun berdemonstrasi, cukup kita berselawat bagi menyatakan rasa kasih, sayang, cinta kepada Nabi. Jadi minta Ustaz untuk mulas, benarkah pernyataan itu? Sekadar kita berselawat dan boleh tunjuk kecintaan kita kepada Nabi, tak perlu kepada demonstrasi ataupun bantahan awam. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina.
Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ridwan Rahmanov, yang berbahagia Saudara Adam Hamid, seterusnya sidang hadirin hadirat sidang salat zuhur yang dikasihi semua. Sekejap tadi kita dengar daripada Saudara Adam Hamid mengenai filem yang sepatutnya kita orang Islam mengambil manfaat daripada teknologi yang begitu popular di kalangan kita, masyarakat kita hari ini. Dan apabila cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difilmkan sehari dua ni dengan tujuan untuk menghina baginda, maka berlaku satu kejutan yang besar walaupun dia telah berulang-ulang, dan kita tengok umat Islam semua bersatu tak menyatakan bantahan. Dan saya baca daripada laman web sebuah negara Arab, tak silap saya Qatar, ada satu syarikat besar yang telah mengumumkan dia akan membelanjakan ratusan juta ringgit untuk buat filem Rasulullah dalam masa terdekat. Maknanya filem yang saya tanya Adam Hamid, dia panggil filem kelas A, Hollywood kelas A. Dia akan habiskan ratus juta untuk buat filem Rasulullah, dan dia kata dia tidak akan siarkan sehinggalah mendapat kelulusan para ulama, disebut nama Yusuf Qaradawi dan sebagainya. Jadi kita doalah semoga filem-filem ini dapat membantu meyakinkan negara Islam bahawa sepatutnya filem yang lahir daripada negara-negara umat Islam ini mestilah bukan filem bangsa tapi filem agama. Macam kita lah, kita kena kata saya Muslim Melayu, tak boleh lagi kita kata saya Melayu Muslim. Kita mesti berbangga untuk menjadi Muslim sebelum kita berbangga untuk menjadi bangsa Melayu. Tuan-tuan yang dikasihi semua, ada beberapa perkara yang saya nak sebut mengenai cerita selepas berlaku peristiwa Sayuan ini. Pertama, mungkin kalangan masyarakat antarabangsa, terutama sekali bukan Islam, dia terkejut dengan tindakan spontan umat Islam sampai pada peringkat mereka bangkit marah, pergi serbu kedutaan di setengah tempat sampai berlaku pembunuhan, dan bising seluruh dunia bagaimana marahnya umat Islam apabila Nabi mereka dihina. Dan ulama sebut kalau mereka tahu hukum ini, lagilah mereka terkejut bahawa menghina Rasulullah ini hukumnya adalah dibunuh. Seperti yang Ustaz Ridwan sebut, maknanya di zaman Nabi ada orang yang lawan Islam, lawan biasalah, tak puas hati dengan Islam, berhujah dengan Islam, ini biasa. Nabi berhujah dengan hujah di zaman Rasulullah. Tapi ada di antara orang Quraisy ataupun orang Yahudi di zaman Nabi yang menghina Rasulullah, menghina dengan kata-kata kesat, dengan kata-kata yang berbau, yang tak sedap didengar. Maka untuk Yahudi seperti ini ataupun musuh seperti ini, Nabi mengarahkan sahabat untuk membunuh. Maknanya hukumnya adalah menghina Rasulullah adalah bunuh. Dan selepas itu ulama kita sepakat bahawa menghina Rasulullah ini termasuk dalam hukum hudud, iaitu hukum memerangi Allah Ta'ala dan Rasul. Di dalam satu cabang hukum hudud itu ialah hukum bunuh disebabkan memerangi negara Islam ataupun memerangi Allah dan memerangi Rasul. Cuma dalam syarah memerangi Rasul itu bukanlah bermaksud menyerang Nabi hanya dengan senjata semata-mata, bahkan termasuk juga menghina Nabi dengan penghinaan yang tak boleh diterima. Jadi tuan-tuan semua, dalam negara Islam, orang-orang yang menghina Nabi dianggap memerangi Rasulullah, maka hukumnya adalah keras. Jadi sudah pastilah hukum seperti ini masyarakat antarabangsa dijadi terkejut. Bukan setakat ni, hukum hudud pun bising kehidupan. Sebut saja bunuh memang bising lah. Sebut saja benda-benda yang kita panggil agama, hukum agama, memang masyarakat terkejut kerana dunia hari ini jauh daripada agama. Apatah lagi agama kita, agama Islam yang telah terperap ajaran dia semenjak sekian lama disebabkan oleh
kelemahan kita sendiri. Kita dijajah oleh penjajah barat lama mana, sehingga benda-benda yang indah itu hilang daripada agama kita, sehingga yang nampak adalah kecacatan. Baik, saya nak sebutnya bagaimana Rasulullah itu dipandang tinggi dalam agama kita, sedangkan dia adalah manusia biasa. Manusia biasa, dia bukan Allah. Dia bukan Allah, dia adalah Nabi. Tapi dia berbeza dengan yang lain. Kalau sebenarnya benda ni agak mudah kalau kita boleh faham secara logik. Misalnya kita kata asalnya, bagaimana kalau kamu tengok anak kamu dibunuh, ibu kamu dibunuh, adakah kamu suka pembunuh itu dibunuh? Jawapan dia mudah, ya, iyalah. Sebab apa? Sebab yang kena bunuh itu mak saya, anak saya. Takkanlah saya izinkan pembunuh itu hidup. Kenapa kita mahu orang yang membunuh ibu anak kita dibunuh? Sebab di sisi kita ibu adalah segala-galanya. Di sisi kita anak adalah segala-galanya. Kerana dia adalah hidup kita, kehidupan kita pada anak. Kita melihat masa depan kita pada anak-anak, dan kita melihat wujud kita pada wujudnya ibu. Maka kita memandang tinggi orang ni, dan kita tak kisah pun kalau orang lain mati. Ini bagi yang tak kisah lah. Tapi kalau mak ayah aku, matilah kau. Tapi orang lain ikut kau. Maknanya dalam jiwa manusia, semua manusia, bukan hanya Muslim, ada satu yang kita namakan kesucian. Sesuatu yang suci tak boleh disentuh oleh keburukan.